Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, petang ini kita sambung lagi pengajian kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sambung baca muka surat 85, iaitu berkenaan dengan, iaitu hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. Dan kalau yang pakai kitab PDF, maksud apa? Maksud hadis 19. Hadis yang ke-19. Semalam Ustaz 85. Hadis yang ke-19. Fahmi 19 Hadis yang ke-19. muka surat 96. Muka surat 96. Jadi bagi mereka yang pakai kitab macam saya, muka surat 85, dan bagi mereka yang pakai kitab PDF dalam muka surat 96. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala al-muallif al-imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Al-hadits at-tasi' ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Muttafaqun ala sihhatih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata perkara yang baik, atau hendaklah dia diam. Hendaklah dia berkata perkara yang baik, atau hendaklah dia diam. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis ini disepakati kesahihannya, iaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala di dalam kitab sahih mereka berdua. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kenapa Nabi SAW kaitkan beriman dengan Allah dan hari akhirat? Kerana perkara-perkara yang disebutkan oleh baginda SAW, iaitu menjaga lidah, memuliakan jiran, dan juga memuliakan tetamu, ini ialah termasuk di dalam kesempurnaan iman. Jadi seseorang yang hendakkan imannya sempurna, selain dia perlu menjaga perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan Allah, Rasul, juga dia perlu menjaga perkara ini. Bermakna perkara ini ditekankan secara khusus
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia merupakan perkara yang menyempurnakan iman. Jadi, dalam hadis ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kenapakah baginda sebutkan beriman dengan Allah dan hari akhirat? Kerana yang pertama, seseorang yang benar-benar yakin kepada Allah dan dia yakin kepada balasan di akhirat. Baginda sebutkan hari akhirat ialah kerana hari akhirat merupakan hari pembalasan. Jadi seorang yang betul-betul beriman kepada Allah dan dia yakin dengan pembalasan di akhirat, bahawa di akhirat nanti kebaikan dan keburukannya akan dibalas oleh Allah Ta'ala, maka dia begitu mengambil berat cakapannya. Sama ada dua sahaja. Kalau dia nak bercakap, maka cakap yang baik. Dan kalau dia tidak dapat bercakap yang baik, maka taklah dia diam. Tidak ada yang ketiga. Bermakna seorang yang tak bercakap, fikirkan. Kalau ada manfaat, maka cakap. Kalau tak ada manfaat, maka hendaklah dia diam. Dan seterusnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Baginda Rasulullah SAW menekankan tentang hak jiran. Dan di dalam hadis yang lain, begitu banyak sekali baginda Rasulullah SAW menekankan kepentingan dan memperingatkan mengenai hak jiran kepada umatnya. Kerana seorang yang mana dia tinggal di satu tempat, maka secara umum dia pasti ada jiran. Jadi dia perlu pastikan bahawa jangan jirannya terganggu dan disakiti disebabkan olehnya. Kerana itu di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW juga sebutkan bahawa seorang yang mana menyakiti jirannya atau jiran dia disakiti disebabkan olehnya, maka tidak sempurna imannya. Dan kemudian baginda menyebutkan bahawa barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tetamunya. Tetamu datang ke rumah atau datang ke tempat kita, maka hendaklah dimuliakan tetamu tersebut. Dan ini juga ialah perkara yang menyempurnakan iman. Dan seorang yang benar-benar yakin kepada kehidupan akhirat, balasan di akhirat, maka hendaklah dia mengambil berat perkara ini. Sebenarnya banyak lagi perkara lain, tetapi baginda Rasulullah SAW sampaikan 3 perkara ini kerana ialah merupakan perkara yang sangat penting. Yang pertama itu ialah hak yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang kedua dan yang ketiga itu iaitu hak jiran dan hak tamu, itu berkaitan dengan orang lain. Al-Hadithul 20 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Rawahul Bukhari fi sahih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki telah berkata kepada Nabi SAW, Ausini. Ausini terjemahannya berilah wasiat kepadaku. Atau boleh juga diterjemahkan di sini dengan bagi pesan pada aku atau nasihatilah saya. Kerana kalau bahasa Melayu ni biasa kalau kita sebut wasiat ialah kita akan faham kalau dekat mati. Wasiat ni pesanan dekat mati, itu wasiat. Tapi dalam bahasa Arab wasiat awsa yusi isa ialah maknanya lebih luas, maknanya pesanan penting. Maknanya beliau datang jumpa Nabi, beliau kata pada Nabi SAW, minta pada Nabi SAW supaya memberikan pesanan penting kepada beliau. Maka baginda bersabda, janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Lalu dia mengulangi beberapa kali pertanyaan itu ataupun permintaan itu. Baginda bersabda lagi, janganlah kamu marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW berpesan beberapa kali kepada lelaki tersebut, kepada sahabat ini yang bertanya beberapa kali, dan baginda memberi pesan yang sama supaya jangan marah.
para ulama mereka menjelaskan bahawa Nabi SAW ialah merupakan tabib rohani. Seperti mana tabib jasmani, doktor jasmani lah, doktor, bila pesakit datang dan bila doktor itu diagnose pesakitnya, maksudnya dia tengok apa sakit pesakitnya itu, maka selepas itu ia akan memberikan preskripsi ubat. Dia akan bagi tahu apa dia ubatnya. Jadi Nabi SAW ialah tabib rohani dan juga jasmani. Dan baginda SAW tahu bila lelaki ini datang, baginda tahu apakah, mana dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, baginda tahu apakah sakit lelaki ini. Maka oleh kerana itu, bila dia meminta pesan dari Nabi SAW, baginda berpesan, janganlah kamu marah. Beberapa kali, jangan marah. Boleh jadi baginda tahu bahawa lelaki ini mungkin ada masalah, perasaan marah. Mungkin dia ini panas baran, jadi dia ini tak dapat kawal marah, selalu marah-marah. Maka baginda pesan jangan marah. Tapi walaupun pesanan ini untuk lelaki ini, tetapi sebenarnya untuk seluruh umat. Para ulama ada sebutkan, macam dalam kitab usul fiqh juga sebutkan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Maksudnya walaupun asalnya pesanan ini khas untuk lelaki ini, tetapi dari segi maknanya ialah, dari segi lafaznya ialah umum untuk semua. Malah untuk kita semua. Pesanan ini ialah untuk kita semua. Jadi juga disebutkan ialah bila Nabi SAW pesan jangan marah, ialah bukan saja pesanan itu supaya hanya jangan marah. Bahkan kita juga perlu menghindari perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemarahan. Satu, perkara yang boleh mendatangkan kemarahan perlu dijauhi. Yang kedua ialah kalau marah, kita perlu menahan kemarahan kita. Cuba untuk padamkan kemarahan kita. Maknanya, yang pertama, jangan lakukan atau jangan menyebabkan diri kita marah. Satu. Yang kedua, kalau kita marah, maka usahakanlah untuk padamkan kemarahan. Kadang-kadang apakah antara perkara yang kadang-kadang boleh mendatangkan kemarahan? Kadang-kadang kita duduk dan kemudian kita berdebat. Kadang kita bertikam lidah, bergaduh, bertengkar. Ini permulaannya mungkin hanya bercakap-cakap, kita berdebat atau kita bertikam lidah, tapi kemudian lepas tu akan datang kemarahan. Dan kemudian lepas tu berlaku lebih dari itu lagi. Na'udzubillah. Maka asbab yang boleh mendatangkan kemarahan perlu dijauhi. Yang kedua, kalau marah maka padamkan kemarahan. Dan perkara ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis, kan? Macam Nabi SAW disampaikan bahawa kalau marah hendaklah diam. Jangan terus cakap. Sebab kalau terus cakap lagi jadi marah. Dan kalau marah ambil wudu. Kalau dikata berdiri, duduk. Kalau duduk maka baring. Dan juga daripada guru-guru saya, ada mereka menyampaikan bahawa antara perkara yang boleh memadamkan kemarahan ini ialah banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kadang-kadang memang ada orang yang mana sifat dia ini ialah dia pemarah, panas baran, perengus, asyik marah je. Maka orang yang macam ni dinasihatkan kepadanya supaya selalu istiqamah memperbanyakkan selawat. Kerana selawat ini ia akan menyejukkan dada, ia akan menyejukkan batin. Maka insya-Allah bila di istiqamah terus berterusan, ia akan menghilangkan marah tersebut. Dan juga maksiat ini sebenarnya juga ialah mencucuk api kemarahan. Mana bila orang selalu lakukan maksiat, orang yang mana melakukan maksiat itu ialah umpama macam api dunia dan juga akhirat. Maka dia akan menyebabkan selalu datangnya kemarahan. Baik. Al-hadithu, maka perlu untuk kita hindari kemarahan. Al-hadithul hadi wal 20. An Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah azza wa jalla farada fara'idha fala tudayyi'uha
wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhatu anha. Rawahu ad-Daraqutni bi isnadin hasan. Hadis yang ke-21 diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Kalau dalam kitab Matan Arba'in, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala jelaskan apa nama sebenar beliau, iaitu nama sebenar beliau ialah Sayyidina Jurthum bin Nashir Abi Tha'labah Al-Khushani, Abi Tha'labah Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Baik. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah baginda telah bersabda, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innallaha azza wa jalla farada faraidha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memfardukan perkara-perkara fardu. Faraid ini ialah jamak kepada faridah. Faridah jamak dia faraid. Allah telah memfardukan perkara-perkara fardu, perkara wajib. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kamu mensia-siakannya, kamu mencuaikannya. Wa hadda hududan, dan Allah telah menetapkan hudud-hudud, batasan-batasan, had-had, batasan-batasan dalam agama. Dan juga termasuk had di sini ialah hukum perintah-perintah Allah Taala, hukuman had itu juga termasuk dalam hudud. Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kamu melanggarnya. Allah telah menetapkan ketetapan, batasan-batasan, maka janganlah kamu melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Ta'ala telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencabulnya. Fala tantahikuha, janganlah kamu mencabulnya, atau boleh juga janganlah kamu melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan Allah Ta'ala tidak menyebut. Sakata asal terjemahnya diam, tapi di sini boleh kita terjemahkan dengan makna Allah tidak menyebut mengenai beberapa perkara. Maknanya Allah tidak menyebutkan atau tidak menyampaikan berkenaan dengan hukum bagi beberapa perkara. Tak disebutkan. Rahmatan lakum ghaira nisyanin, ialah sebagai kasih sayang kepada kamu, bukannya dia terlupa. Oleh itu, fala tabhatu anha, janganlah kamu mencari ataupun kamu membincangkan, membahaskan mengenai perkara tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni dengan sanad yang baik, sanad hasan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita supaya kita betul-betul berpegang kepada perintah Allah Taala dan jauhi larangannya. Inilah hadis ini tekankan perkara ini. Apa yang diperintahkan, terutama yang wajib, pegang. Apa yang dilarang, jauhkan. Dan ada perkara yang Allah Taala tetapkan, maksudnya undang-undang Allah Taala, hudud, ketetapan yang Allah bagi tahu, perintah Allah Ta'ala, maka kita jangan melampauinya. Macam dalam ketetapan-ketetapan hudud, dan bukan itu saja, bahkan dalam permasalahan faraid, dalam permasalahan satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka janganlah kita langgar, kita tukar yang lain, atau janganlah kita melampauinya. Nah, perkara yang Allah larang, maka kita tinggalkan. Kita jauh sejauh-jauhnya daripada dia. Dan ada perkara-perkara yang mana tak disebutkan apakah hukum bagi perkara tersebut. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum. Ada perkara yang Allah tak sebutkan apa hukumnya. Maksudnya perkara itu ada tapi tak disebutkan apakah hukumnya. Boleh ke tak boleh. Jadi Allah Ta'ala tak sebutkan, ialah sebagai satu rahmat daripada Allah Ta'ala untuk kita.
Bukannya Allah terlupa, tetapi janganlah kamu sibuk bincangkan pasal perkara tersebut. Yang penting ambil berat perintah Allah dan larangannya. Perintah dibuat, larangan ditinggal, itu yang penting. Dan tetapi dalam hadis ni, iaitu hadis ni ialah disampaikan oleh Nabi SAW pada asalnya untuk para sahabat. Sebab kerana pada zaman para sahabat ialah zaman wahyu masih turun. Zaman wahyu masih turun. Maka kerana itu Nabi SAW pesan pada para sahabat, kalau apa aku sampaikan perintah Allah buat. Dan kalau apa larangan yang aku sampaikan daripada Allah Ta'ala, tinggalkan. Perkara yang tak disentuh, jangan sibuk kamu tanya. Sebab nanti kalaulah datang hukum baru atau diketatkan mengenai perkara tersebut, maka kamu akan jadi susah. Seperti mana kisah yang masyhur dan ma'ruf berkenaan dengan Bani Israel. Bani Israel. Bila hukum tak ada, mereka tanya. Bila diperintahkan, mereka jadi susah. Bila tanya lagi, diperintahkan, perintahkan. Maka hukum datang dan jadi ketat. Jadi ketat. Asalnya perkara itu longgar. Buat apa saja boleh. Tapi kalau ditanya, maka datang hukum. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita supaya yang perintah buat, larangan tinggal, terutama daripada para sahabat pada ketika itu, yang perkara yang tak disentuh, maka jangan kamu sentuh. Sebab nanti kalau datang hukum, kamu akan susah. Akan jadi ketat. Kan? Seperti mana hari ini juga, kalau kita lihat, dalam undang-undang dunia pun sama. Kadang-kadang bila ada perkara yang orang tak pernah buat, maka tak ada pun dijelaskan ataupun dibuat akta dalam perkara itu. Undang-undang tak dibuat. Tapi bila orang dah buat, maka orang bincangkan. Sebagai contoh, pemerintah bincangkan. Akhirnya dibuat undang-undang. Bila undang-undang dibuat, maka jadi susah. Bermakna sebelum itu asalnya tak disentuh, boleh je nak buat. Tapi bila dah orang buat, mungkin ramai orang buat perkara tersebut, maka dibincangkan. Bila dibincangkan, maka keluar undang-undang. Bila keluar undang-undang, maka perkara yang asalnya longgar jadi ketat. Baik. Al-hadithu tsani wal 'ishrun. Hadis yang ke-22. An Abi Dzar wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahu akbar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan wa fi ba'di nusakhihi al-mu'tamadah hadithun hasanun sahih. Ada ke dalam kitab tu? Wa fi ba'di nusakhi al-mu'tamadah hadithun hasanun sahih. Baik. Daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Dzar mana Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ataupun nama sebenarnya Sayyidina Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana mereka berdua meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Pertama. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha. Susulilah, atbi'i mana atbi', susulilah keburukan atau kejahatan dengan kebaikan, al-hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Ataupun berurusanlah, berinteraksilah kamu dengan orang ramai dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menilai hadis ni, beliau kata hadis hasan. Imam Tirmidzi berkata hadis ni adalah hadis hasan. Tetapi dalam sebahagian
nuskah Tirmizi, maksud antara nuskah yang juga dirujuk dalam nuskah Tirmizi, ialah Imam Tirmizi mengatakan hadis ni hadis hasan sahih. Ini dalam perbincangan ilmu hadis, istilah Imam Tirmizi, apakah yang dimaksudkan dengan hasan sahih? Imam Tirmizi rahimahullah ada istilah-istilah yang tersendiri yang ulama bincang dengan kitab hadis. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, dalam hadis ni baginda SAW memberi 3 pesan. Ringkas saja pesanannya, tetapi sebenarnya pesanan ini ialah merupakan pesanan yang merangkumi hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan antara kita dengan manusia. Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW pesan 3 perkara. Pertama, bertakwalah kamu di mana sahaja kamu berada. Yang kedua, maknanya kalau kamu buat kejahatan, dosa, lepas tu susuni dengan kebaikan, maka kejahatan tu akan hapuskan, maka kebaikan itu akan hapuskan dosa. Yang ketiga, kalau bergaul dengan orang, mana hendaklah berakhlak baik. Berakhlaklah baik ketika bergaul dengan orang. Para ulama kata 3 ini pesanan. Kalau kita lihat yang pertama, bertakwa di mana saja berada, ini hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, bila buat jahat, buat baik, supaya kejahatan tu akan supaya kebaikan tu akan hapuskan kejahatan. Ini ialah hubungan dengan diri kita sendiri. Bermakna hak diri kita sendiri. Yang ketiga ialah hubungan antara diri kita dengan orang lain. Iaitu kalau kita bergaul dengan orang, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Bergaullah dengan akhlak yang baik. Bermakna dalam hadis ini ialah menyentuh 3 hak. Satu, hak kita dengan Allah, takwa. Dengan takwa kita akan tinggalkan segala dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, hak kita dengan diri sendiri. Manusia ini lemah, dia sentiasa melakukan kesalahan. Maka kalau buat kesalahan, hendaklah dia usaha buat kebaikan dan juga taubat. Antara kebaikan juga taubat, maka kesalahan itu akan dihapuskan. Yang ketiga, bila dia bersama dengan orang, hak dengan orang lain, iaitu hendaklah dia berakhlak baik. Masya Allah, begitu hebat hadis ni. Mana begitu dalam hadis ni. Satu, hak kita dengan Allah. Yang kedua ialah hak kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga ialah hak kita dengan orang ramai. Hanya di dalam 3 pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri pada kita taufik dan hidayah untuk kita beramal dengan hadis-hadis ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang, atau pada bacaan kita akan datang. Kita akan sambung hadis yang ke-22. Muka surat berapa? Hadis ke-22 muka surat? Muka surat 109. Muka surat 109. Hadis yang ke-22 nanti kita akan sambung muka surat 109. Kalau yang pakai kitab macam saya, muka surat 86. Hadis 23 kan? Ya, hadis yang ke-23. Maaf. Kita akan sambung nanti hadis yang ke-23 muka surat 109. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.